Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita surah Al-Baqarah. Malam ini insya-Allah ayat yang ke-140. Muka surat 21 ayat 140. Insya-Allah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memahamkan kita tentang maksud sebenar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat 140 yang kita baca sekejap tadi ialah sambungan daripada ayat sebelumnya, iaitu tentang pencerahan tentang milah Ibrahim, di mana golongan-golongan Yahudi dan juga golongan Nasara mengatakan mereka sebenarnya yang mengamalkan ajaran Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah memperbetulkan pemahaman mereka, mengatakan milah Ibrahim yang mereka amalkan jauh sangat dengan milah Ibrahim yang diamalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Milah Ibrahim yang sebenar ialah seperti mana yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memperkenalkan pasal sibrah, bagaimana cara untuk mencelup agama, yakni mencelup agama, iaitu semata-mata pergantungan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni kesimpulan daripada wahyu ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah merupakan sibrah Allah yang sebenarnya. Sibrah yang diamalkan oleh Yahudi dan Nasara merupakan sibrah palsu yang mereka amalan-amalan baru dalam memasuki agama Nasara ataupun memasuki agama Yahudi sebenarnya. Itu yang siri sebelum inilah. Maka ayat yang kita baca sekejap tadi sambungan daripada ayat tersebut, iaitu ayat dipanggil ayat sikayah. Apa dia sikayah? Sikayah ialah Allah menukilkan rekod
degilnya hamba dia. Itu maksud sikayah. Sikayah ialah Allah merekod tentang hambanya yang amat degil. Dicerita berulang kali, diancam berulang kali, tetap juga melakukan kejahatan, tetap juga melakukan amalan-amalan yang tak sama dengan apa yang Allah perintahkan. Maka dipanggil ayat sikayah, yakni Allah merungut tentang degilnya hamba. Macam mana degilnya hamba? Hamba tak merasakan mereka dari pihak yang benar juga. Orang Yahudi mengatakan Nabi Allah Ibrahim ialah tok nenek kita, dan kita mengamalkan apa yang dia ajar, apa yang dia amalkan. Maka hanya kami saja ikut Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga orang Nasara, mereka juga mengatakan Nabi Ibrahim merupakan tok nenek kita, dan apa-apa sahaja milah Ibrahim seperti mana yang kita amalkan juga. Dia sama-sama mengaku meletakkan Nabi Allah Ibrahim sebagai idola dia. Sedangkan amalan dia jauh sangat dengan Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah nukilkan kedegilan mereka ini pada ayat yang 140. Kita tengok. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail. Am taqulu, patutkah kamu wahai orang Yahudi, patutkah kamu wahai orang Nasara, taquluna, mengatakan apa? Inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan. Orang Yahudi katakan Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ismail, anak Nabi Ismail Nabi Ishaq, anak Nabi Ishaq Nabi Yaqub, dan anak cucu Nabi Yaqub ini kanu adalah merupakan orang Yahudi. Dakwaan orang Yahudi, dia kata Nabi Ibrahim keturunan dia adalah agama dia. Begitu juga orang Nasara. Kita ulang dua kali. Am taquluna, adakah patut orang yang Nasara mengatakan inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, pat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, wal asbata, dan anak cucu Nabi Yaqub ini kanu Nasara, mereka adalah orang Nasara. Mana masing-masing berebut Nabi Allah Ibrahim sebagai tok nenek mereka yang orang baik-baik. Bila tok nenek baik, maka kononnya anak cucu pun baik jugalah. Maka tak boleh sama sekali kita berlandaskan keturunan kita, berlandaskan kaum kita yang paling baik. Bapa baik, anak tak sepenuhnya baik. Jadi Allah menempelak golongan ini. Kita hanya mengatakan mereka baik, maka anak-anak pun baik juga. Allah tak ukur macam itu. Allah ukur takwa dia. Maka bila mereka mendakwa semacam ini, walaupun tidak ada dalil bukti, maka Allah jawab dakwaan mereka, yakni Nasara mengatakan Nabi Ibrahim adalah idola dia. Orang Nasara pula mengatakan Nabi Ibrahim juga merupakan pegangan dia. Maka Allah kata, Qul, bagi tahu Muhammad. Allah kata, wahai Muhammad, bagi tahu orang Nasara, bagi tahu orang Yahudi. Bagi tahu apa? Antum a'lamu amillah, adakah kamu a'lamu, lebih mengetahui, amillahu takdir, amillahu alam takdir, adakah orang Nasara lebih mengetahui daripada Allah yang lebih mengetahui? Adakah orang Nasara lebih mengetahui dari Allah daripada Allah yang lebih mengetahui? Itu maksud dia. Adakah Allah maha mengetahui ataupun orang Nasara mengetahui? Itu perbandingan dia. Maknanya Allah menempelak siapa yang lebih tahu ni. Maknanya di sini Allah nak tanya orang Nasara ni, cuba tanya dia. Apa jawapan dia? Macam mana jawab? Orang Nasara percaya dengan Allah. Dia tahu Allah maha mengetahui, orang lain tak mengetahui. Begitu juga dengan orang Yahudi. Dia akan jawab Allah yang lebih mengetahui, macam kita lah. Tanya mana tahu kita ke maha mengetahui, Allah ke maha mengetahui. Pasti kita akan jawab Allah yang maha mengetahui. Maka Allah menempelak golongan ini, tanya mereka, wahai Muhammad, antum a'lamu amillahu a'lam, adakah mereka lebih mengetahui ataupun Allah lebih mengetahui? Maka pasti mereka akan jawab Allah yang lebih mengetahui. Kalau Allah lebih mengetahui, kenapa mereka tak ikut Allah? Kenapa mereka tak dengar kata-kata Allah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil? Kenapa mereka mendakwa berdasarkan hawa nafsu mereka? Jadi orang yang mendakwa, orang yang beramal, orang yang berakidah tak sama dengan apa yang Allah turunkan dalam kitab Taurat ke,
kitab Quran ke, kitab Injil ke, inilah merupakan satu kezaliman yang paling besar sekali. Pasal apa? Pasal mereka telah menjual nama Allah. Mereka telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala, bawa kepada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, zalimnya kekal dalam neraka jahanam. Maka Allah kata, "Wa man azlamu," dan siapakah yang lebih zalim? Pasal mereka mengatakan, tanya tadi, pasti mereka akan mengatakan Allah lebih mengetahui. Dah Allah lebih mengetahui, tanya dia balik. Wa man azlamu, siapakah yang lebih zalim? Zalim ini merupakan syirik lah. Siapakah yang lebih zalim? Mimman, daripada katama syahadatan. Katama ni menyembunyikan penyaksian. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan penyaksian? Apa dia penyaksian? Penyaksian ini ialah Allah bersaksi dalam kitab-kitab mereka pasal kita membicarakan bab orang Yahudi tolak Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan tak glamour Nabi kita pasal keturunan Arab. Tengok dia Nabi Musa, Nabi-Nabi lain glamour. Dia tak percaya dengan Nabi kita. Maka sedangkan Allah telah tulis dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil tentang pengakuan, persaksian. Akhir zaman nanti akan ada seorang Rasul akhir zaman. Dia dilahirkan di Mekah daripada keturunan Arab, akan pindah di Madinah. Sifat dia sekian-sekian, badan dia tak tinggi, tak rendah, kulit dia merah keputihan, rambut dia ekal-ekal. Jelas dalam kitab mereka. Tetapi, ini puncanya. Ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasara, dia pindah matan ayat tadi. Dia kata, Nabi itu badannya lebih tinggi, kulit dia hitam, rambut dia lurus. Dia pindah kitab dia. Maka di sini Allah kata, "Waman azlamu mimman katama syahadah." Siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih jahat daripada orang yang menyembunyikan rahsia-rahsia Nabi dalam kitab mereka. Nak cerita di sini, ibrah di sini ya, tak boleh sama sekali kita menyembunyikan apa-apa arahan Allah, apa-apa arahan Rasulullah. Apa ibrah kita nak ambil untuk amalan kita sekarang ini? Sama seperti mana orang mengajar kitab-kitab, mengajar kitab-kitab karangan manusia. Dia tak nak mengajar kitab-kitab yang muktabar, hadis Bukhari, hadis Muslim. Dia tak nak ajar. Dia ajar kitab-kitab yang kitab kuning, kitab merah, berbagai kitab. Sedangkan dalam kitab-kitab tersebut kadang-kadang hadis dia tu tak sahih. Hadis tak sama dengan hadis Bukhari, hadis Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud semua sekali. Di sini telah menyembunyikan. Maknanya dia belajar dalam hadis kitab yang tak sahih tadi. Sedangkan Allah kata, "Waman azlamu mimman katama syahadah." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan penyaksian? Penyaksian Allah sifat sekian-sekian. Buat sekian-sekian syirik kepada Allah. Buat sekian-sekian ahli tauhid. Buat amalan sekian-sekian yang Nabi tak buat merupakan bid'ah. Tetapi tersembunyi pasal mereka tak belajar hadis yang sahih. Mereka belajar hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, maka mereka membunyikan syahadah tadi, penyaksian tadi. Maka tu ayat ni mengena pada mereka lah. Wa man azlamu mimman katama syahadah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan penyaksian tadi. Indahu minallah. Ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembunyikan? Allah cakap lain, Nabi cakap lain, dia pergi, dia menyembunyikan yang benar, dia amalkan yang Nabi tak buat, yang Allah larang. Dia pergi buat perkara-perkara tersebut. Itu maksud dia. Lepas tu, bila dia buat perkara-perkara macam itu dari segi akidah ke, dari segi amalan ke, dia rasa dia betul dah. Anak murid ikut je. Orang awam, dia ikut saja apa yang guru dia baca kitab tadi. Kitab tak muktabar, kitab karangan manusia. Tapi kalau kitab tadi berdasarkan hadis yang sahih, tidak ada masalah. Kitab yang berdasarkan kitab muktabar tidak ada masalah. Pasal dia berdasarkan hadis yang sahih dan Al-Quran. Tapi yang kita risau, kitab-kitab yang tidak berdasarkan benda-benda yang sahih, dia mengamalkan cerita tu. Anak murid pun buat jugalah amalan-amalan tersebut. Walaupun bercanggah dengan Allah, bercanggah dengan Rasulullah, menjual nama Allah, menjual nama Rasulullah. Sedangkan Allah tak kata, Rasul Allah pun tak kata,
dia, guru dia yang kata, maka dia beramal dengan guru tadi atas alasan benda baik, apa salahnya? Dia tidak berusaha nak mencari kebenaran. Maka untuk golongan semacam ini, Allah kata apa? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah bighafilin, ghaflah. Allah sikit pun tidak lalai leka. Setiap amalan yang kamu buat bercanggah dengan Nabi aku buat, bercanggah dengan arahan aku, kalau benda itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku tak lalai untuk menyumbat kamu ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya kalau dia mati tak sempat bertaubat. Menjual nama Rasulullah, Allah akan sediakan kursi di dalam neraka jahanam. Senang je. Maka pasal Allah tak akan lalai leka walaupun sesaat. Tidak, maka sini wa mallahu bighafilin, maka tidaklah Allah itu bighafilin, lalai leka sikit pun amma ta'malu, dari apa yang kamu kerjakan. Kita kerjakan niat tak elok pun Allah Maha mengetahui. Dia tahu semua. Tak perlu apa sembunyi macam mana pun Allah Maha mengetahui. Itu maksud ayat di atas dipanggil ayat syikayah. Allah merungut degilnya hamba walaupun tidak ada dalil, walaupun tidak ada bukti, mereka buat juga amalan-amalan tersebut. Mereka memegang juga fahaman-fahaman ataupun akidah-akidah yang menyalahi keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pegang juga, dia pergi apa-apalah, pergi bertawassul dengan perkara-perkara tak dibenarkan, menyeru roh-roh wali, jin dan sebagainya tentang akidah, tentang amalan bid'ah. Maka mereka tak faham apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Mereka tak faham kerana mereka menerima ilmu yang salah daripada guru yang salah tadi. Itulah maksud Allah menempelak. Allah merungut degilnya golongan-golongan ini tidak berusaha nak mencari kebenaran. Maka atas dasar pegangan orang Yahudi, pegangan orang Nasara yang meletakkan Nabi-Nabi zaman dahulu, kan, macam dia kata macam Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, ini keturunan dia sini, dia kata dah ini keluarga dia dah. Maka kalau dia mati pun adalah dia orang tolong mereka. Dia rasa bila keturunan baik ini dia mati pun mereka boleh tolong mereka di alam akhirat ni. Ini bentuk kepercayaan dia. Bila ada keturunan baik-baik ini, kita pun ada keberkatan dia. Sedangkan berbeza dengan yang Allah ceritakan. Allah ceritakan kalau guru baik, guru lepaslah amalan betul. Tapi anak murid tadi, kalau dia tak beramal sebagaimana guru dia beramal, maka dia tak terima. Sekadar mengaku cucu Rasulullah, cici Rasulullah, tapi masuk surah masjid duduk bergendang, menyanyi, bermain muzik. Macam mana tu? Memang Rasulullah tu hebat. Sahabat radhiyallahu anhum. Tapi anak murid tadi duduk bergendang, menyanyi dalam masjid, apa cerita? Pergi kubur, menyeru kubur-kubur, apa cerita? Sama. Tapi kita cucu Rasulullah, tak apa. Dia meletakkan perkara-perkara macam ini. Maka Allah menempelak golongan ini. Macam mana? Tengok Allah menempelak golongan-golongan ini dalam sambungan tadi ayat 141. Tilka ummatun qad khalat. Tok nenek kamu yang kamu agung-agung tu dah habis dah. Dia dah masuk di alam lain dah. Kamu agungkan Nabi Allah Ibrahim, kamu agungkan Nabi Allah Ismail, kamu agungkan Nabi Ishak. Ismail dengan Ishak dia beradik kan? Tafsir mengatakan, riwayat mengatakan 14 tahun beza umur dia. Selepas Nabi Allah Ibrahim melahirkan Sarah melahirkan Ismail, 14 tahun baru Hajar melahirkan Ismail. Ishak. Daripada Ishak baru pergi pada Nabi Yaqub. Yaqub ada 12 anak, termasuk Nabi Allah Yusuf, dan itulah keturunan Israel tu, keturunan Israel. Dia pecah nanti, pecah daripada Israel, separuh pergi ke Yahudi, separuh pergi ke Nasara nanti. Maka tilka ummatun qad khalat, tok nenek kamu pada ayat yang 40 yang kamu agung-agungkan tersebut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan anak cucu tadi dah lama dah meninggal. Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, tok nenek kamu yang kamu agung-agung tadi, kamu ada keberkatan hidup sebagainya, dah lama dah meninggalnya, tidak ada bersama kamu dah sekarang ni. Tilka ummatun, maknanya
Dia itu umat qad khalat, dah lama berlalu. Keturunan dia tu kamu tak tahu dia pun. Itu maksudnya. Maka untuk orang yang dah berlalu ini, tengok mana tengok bentuk qad khalat, laha ma kasabat, baginya apa yang telah usahakan. Tok nenek dia tadi Nabi Allah Ibrahim, betul lah ajaran dia. Pasal zaman Nabi Allah Ibrahim ini agama dia agama apa? Agama Hanif. Apa yang Hanif? Maksud Hanif, Hanif ialah lurus. Zaman Nabi Allah Ibrahim, di negeri dia hanya Nabi Ibrahim dan isteri dia saja yang bukan seorang kedua orang yang Hanif. Nabi Lut kan? Dua orang tak? Dua orang yang Hanif. Yang lain sembah berhala. Jadi maksud Hanif ialah walaupun majoriti penduduk negara yang Namruh tadi nyembah berhala, tapi Hanif, Nabi Ibrahim dan seorang ini tetap tak condong kepada ajaran-ajaran mereka. Itu maksud Hanif. Hanif ialah tidak condong kepada mana-mana ajaran majoriti orang tadi. Dia tetap mengesahkan Allah dalam akidahnya. Maka untuk ini mereka wafat lama dah, maka mereka dapat kepada Allah, mereka dapat tempat syurga yang Allah sediakan, mereka dapat balasan daripada amalan-amalan yang benar mereka buat tadi. Itu maksudnya. Maka laha ma kasabat, bagi mereka, untuk nenek kamu yang kamu bergantung harap, yang kamu kata keturunan kamu ini, dia dah selesai dah, dia betul amalan dia. Tapi untuk kamu tadi, walakum ma kasabtum, kamu pula kamu tak ikut tu nenek kamu tadi. Cuma kamu jual saja nama tu nenek kamu baik, alim semua sekali, tapi kamu akan dibalas. Walakum, untuk kamu, maka sabtum, untuk kamu pasal amalan kamu tak sama dengan tok nenek kamu, maka kamu, aku akan humbangkan dia ke dalam neraka jahanam. Apa tak? Sama dengan guru-guru yang mengaku cucu Rasulullah. Kalau amalan dia betul sebagai Rasulullah, selesai. Tapi bagaimana kalau ditakdirkan segala amalan-amalan dia tadi jauh sangat dengan amalan sunnah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Itu maksud dia. Maka laha ma kasabat, untuk baginya apa yang mereka telah usahakan. Kamu walakum ma kasabtum, bagi kamu lah apa yang kamu usahakan. Lepas tu apa jadi? Wala tusaluna, dan kamu pula tidak tusaluna, kamu tak akan ditanya. Kamu tak akan ditanya, wahai orang Yahudi, orang Nasara, amma, dari apa yang kanu ya'malun, apa yang tok nenek kamu kerjakan dulu. Sama. Maknanya tanggungjawab mereka lah tanggungjawab kamu lah wahai Yahudi. Tidak kaitan langsung lah. Maknanya kita ini adalah sendiri-sendiri. Setiap amalan kita yang dapat pahala. Setiap kejahatan kita yang dapat dosa. Setiap turunan kita yang jahat, dia tanggung dosa. Bila dia baik, dia dapat pahala. Tidak boleh kita menjual nama dia untuk kita dapat suatu keistimewaan kita ini. Kecuali tok nenek kita dulu ada beri ilmu yang bermanfaat pada kita, kita mengamalkan tersebut, maka pahala akan jalan berterusan. Setiap kita buat baik ini, tok nenek akan merasa kebaikan-kebaikan tersebut. Itu maksudnya. Jelas, habis, selesailah masalah sombongnya orang Yahudi dan orang Nasara tentang keluarga kaum yang mereka tergolong daripada kaum tersebut, kononnya mereka ada kebaikan. Tapi dalam surah-surah yang lain banyak Allah ceritakan sebenarnya prasangka Yahudi, prasangka Nasara jauh sangat dengan ajaran sebenar yang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub amalkan semua sekali. Tuan tengok sebagai untuk pengetahuan lah. Tuan tengok surah Al-Imran ayat 65. Cuba tengok surah yang ke-43. Ilah mengantuk sikit lah, nanti tengok mengantuk semua dah. Nak jawab soalan tadi, isu yang kita bincang tadi, sebenarnya Allah jawab juga dalam surah lain. Siapa sebenarnya Nabi Ibrahim ini? Artinya kita 67 lah.
Kita ambil ayat 67. Bismillah. Surah Al-Imran, muka surat 58, ayat 67. Tengok, maka Ibrahimu Yahudiyan. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Tengok Allah kata. Maka Ibrahim Yahudiyan. Tidaklah orang Yahudi, tidaklah Ibrahim itu Yahudi. Atau kita ulang balik, wala Nasraniyan. Maka Ibrahim Nasraniyan. Orang Nabi Ibrahim itu bukannya Yahudi. Nabi Ibrahim itu bukannya orang Nasara. Tengok Allah bagi tahu jelas-jelas dah. Walakin akan tapi kana hanifa, tapi dialah agama Hanif. Apa dia agama Hanif? Bila disebut agama Hanif, maka orang musyrikin Mekah, wah, ini tok nenek kita agama Hanif sama kita. Pasal orang Arab jahiliah dia mengatakan dia agama Hanif, agama Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah buat sia-sia. Maka wahai musyrikin, bukan agama kamu Hanif macam kamu. Hanif aku ialah Hanifan Musliman, Hanif yang betul-betul mengesahkan Allah dalam setiap asbab. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin, fa'budillaha mukhlisina lahuddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maksud muslimin, menyerah 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengaji tauhid dalam Fatihah tadi, itulah maksud dia. Dan wa ma kana minal musyrikin, dan hanif aku tidak, bukannya seperti mana syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Boleh? Jelas kan? Ataupun kita tengok ayat 64 tu, pasal dekat tengok 64 tu. Nak ceritanya apa milah Ibrahim sebenarnya? Intisari dia. Qul ya ahlal kitab, wahai ahli-ahli kitab, ta'alau ila kalimah sawa'in bainana wa bain. Kemari kamu. Wahai semua ahli kitab, Yahudi ke, Nasara ke, kembali kamu kepadaku. Kembali itu apa? Pegang satu kalimah di antara kita, apa dia? Allah na'budu illallah. Jangan kamu sembah Allah, jangan kamu beribadat selain Allah, jangan kamu sembah selain Allah. Allah na'budu, jangan kamu sembah, jangan kamu beribadat, jangan kamu bergantung harap illallah, kecuali untuk Allah saja. Ini lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lah, kita mengaji surah Hamim. Lepas tu yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu syirik kepada sesuatu pun. Dua dah. Ini milah Ibrahim ni, ajaran milah Ibrahim. Sama kita. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban. Jangan kamu jadikan di antara kamu arbaban. Apa dia arbaban? Arbaban, kita bergantung harap dengan dia. Kalau tak ada suami aku, tak boleh makan aku. Arbaban tu. Kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada buah aku, matilah kelaparanlah aku. Kita bergantung mengatakan rezeki, amalan, segala-gala ni selain Allah pun boleh bagi kepada kita juga. Itu maksud arbaba. Dah siap-siap dia kata dah. Wala yattakhidha ba'duna bi ba'dan. Jangan kamu jadikan di antara kamu itu seorang arbaba. Arbaban, bergantung harap dengan dia lah. Nama ilah, sebagai nama ilah juga lah arbaban ini. Tuhan-Tuhan ataupun ilah, atau berbagai-bagai bentuk nama untuk mengganti pergantungan hati. Jelas kan? Itulah milah Ibrahim yang kita belajar setakat ini. Selesai masalah. Ayat sehingga ayat 141 selesailah. Masuk juzuk yang kedua. Baru kita masuk juzuk yang kedua. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Ayat 142. Tajuk apa ni? Ini tajuk kesamaran. Kita ni, supaya kita tak lari daripada ingatan kita, kita sedang belajar sekarang ini bagaimana golongan Yahudi, golongan Nasara menolak Nabi ni. Kita nak mengaji kenapa mereka menolak Nabi besar kita. Punca dia ni yang kita bahaskan ni. Mereka tak percaya pasal mereka mengatakan golongan mereka jauh lebih hebat, lebih tinggi. Mereka kata Nabi Allah Ibrahim. Allah jawab persoalan kesombongan mereka tadi. Jadi juzuk yang kedua kita masuk ini kesamaran. Baru kita masuk kesamaran mengenai kenabian lagi. Maknanya orang Yahudi samar. Betul ke tak betul Muhammad Rasul? Orang Nasara pun betul tak betul Muhammad sebagai Rasul Allah?
Orang musyrikin Mekah pun betul ke tak betul Muhammad ni Rasul? Dia samar. Maka Allah menjawab persoalan kesamaran mereka dengan ayat yang ke-142, iaitu berkenaan dengan pertukaran kiblat. Pertukaran kiblat. Daripada dua tafsir, kiblat ini dahulunya pandangan pertama setelah Nabi besar kita menerima syariat mengenai solat, maknanya sebelum berhijrah di Madinah. Tafsir yang pertama ataupun pandangan mufassir yang pertama ialah mengatakan Allah turunkan syariat ketika itu berkiblatkan apa dia? Kaabah. Pertama ni. Yang pertama dia tu. Tafsir yang kedua, 2 tahun tu dipindah ke Madinah. Selepas 16 bulan ataupun 17 bulan turun syariat yang kedua, arah yang kedua pindah daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, daripada Baitullah ke Baitul Maqdis. 2 kali pindah. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua mengatakan syariat mula-mula pun terus dah ke Baitul Maqdis. Bila pindah Madinah pun terus sehingga 16 bulan 17 bulan baru pindah ke Baitullah. Itu punca dia. Maka ketika kita ambil sebenarnya bukan menjadi satu hujah, ini pandangan ahli-ahli tafsir bab ini. Kita tengok masa di Mekah dia sejajar Mekah, Madinah, Palestin. Dia sama ni. Tengah-tengah tu Mekah. Masa Nabi di Mekah, walaupun Nabi solat menghadap pada pertama menghadap kepada berkiblatkan Baitul Maqdis, tapi Nabi duduk di belakang. Nabi duduk di belakang membelakangi Madinah, maka depan Nabi itu terus menghadap Baitullah dan terus menghadap Baitul Maqdis. Tak jadi isu lah. Maka Nabi menyayangi rumah Nabi Allah Ibrahim, bapa dia. Dalam masa yang sama Nabi menghormati Masjidil Aqsa yang di Baitul Maqdis yang dibuat oleh Nabi Allah Sulaiman lagi. Itu jadi isu. Maka orang-orang hina lah. Orang-orang Arab dia kata bila dah pindah ke Madinah, Nabi sedih. Pasal di Madinah pula dia tak boleh buat macam tu. Dia salah di ujung. Dia terpaksa sama ada membelakangi kalau dia menuju dia tak boleh nak selari dah. Dia tak boleh duduk yang sama dengan Mekah dan Madinah, dengan Mekah Palestin ini. Maka dia membelakangi satu. Kalau dia menghadap ke Baitullah, dia membelakangi Masjidil Aqsa. Kalau dia mendepani Masjidil Aqsa, dia membelakangi Baitullah. Maka ketika itu dia sedih. Nabi sedih, orang Arab pun hina dia, pelik Muhammad ni bukannya Rasul, kalau dia Rasul mesti tak ubah-ubah kiblat dia. Rasul apa macam ni? Orang Nasara pun kata macam itu juga. Ni tak boleh jadi ni. Bukan Nabi. Kalau Nabi mesti sama saja kiblat dia. Dulu dia suka bila Nabi berkongsi kiblat dengan dia Baitul Maqdis. Tengok mana Rasul Muhammad itu. Dia pun tak ada kiblat, menghadap kiblat kita. Bila Nabi pindah juga, oh ini tak betul ni. Kejap-kejap dia kiblat itu, kejap-kejap dia kiblat ini. Ini bukannya Nabi ini. Kesamaran. Dia buat cerita supaya Nabi ini tenggelam. Ini ayat ni Allah jawab. Allah jawab persoalan mereka ini. Boleh faham kan? Tak sejajar tadi. Maka Nabi pun sedih dan pasal tak boleh nak menuju ke ni lagi, pasal dia kena tinggal. Maka dia pun berdoa dengan Allah. Dia pun berdoa bila malaikat Jibril turun. Dia bercakap dengan Jibril, wahai Jibril, boleh tak kau bagi tahu Allah supaya tukar kita punya kiblat ini? Dah, aku rindu sangat nak berkiblatkan kepada Kaabah. Jibril kata, kamu lebih mulia daripada aku, wahai Rasulullah. Kenapa kamu tak minta sendiri? Pasal ni dalil, hadis ni dalil Nabi kita lebih mulia daripada malaikat. Manusia kalau betul-betul hebat, betul-betul ni dia lebih mulia daripada malaikat. Itulah dalil tadi, hadis tadi. Maka ketika itu Nabi pun bila malaikat Jibril naik ke atas, dia tengok atas. Tiap-tiap malam Nabi tengok atas. Kenapa tengok atas? Dia tengok takut-takut Jibril turun. Turun apa? Bawa turun wahyu untuk menukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah. Maka satu kisah ketika 16 bulan ataupun 17 bulan, maka ketika dia sedang solat zuhur, pendapat lain mengatakan sedang solat asar, selepas 2 rakaat,
maka ketika dia rukuk turun wahyu ayat yang tu. Qad nara yuqallibu wajh, ayat kita baca pandah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku memahami kehendak kamu wahai Muhammad, selalu tengok ke langit. Aku bantu aku nak tunaikan sekarang ini. Kita akan baca pandah ayat tu. Maka tukarlah ketika solat tu, maka dia pun berpusing. Rakaat 3 Nabi menghadap sini, Jumaat sini kan. Maka Nabi berpusing menghadap kepada Jumaat. Bagaimana cara ni? Ini pun keliru, tak jelas. Pendapat yang saya belajar dan banyak pendapat. Yang satu yakin sikitnya bila menghadap depan lah, bila Nabi menghadap depan lah. Nabi sini yang sasanya. Bila turun wahyu untuk pusing ke belakang menghadap ke Baitullah, maka Nabi pun pusing menghadap ke Jumaat. Bila tengok Nabi berpusing, Jumaat pun bergerak ke kanan. Duduk belakang Nabi ni. Terus malah ngadap. Itulah cerita dia. Maka ketika ni berlaku di pendapat mengatakan di Masjid Salamah, bukan di Masjid Nabawi. Asar barulah buat solat ikut Kaabah di Masjid Nabawi. Subuh besok pendapat lain mengatakan baru sampai ke Quba. Itu banyak pendapat lah. Ada juga orang mengatakan bila habis solat bersama Nabi ini pergi. Setiap sahabat dia pergi di Masjid Nabawi, pergi di Masjid Quba untuk bagi tahu tentang perpindahan pertukaran Kaabah ni. Boleh? Jelas itu dia punya asbabun nuzul dia. Dan rintitan peristiwa tengok kan Tengok ayat 42. Sayaqulu sufaha. Sayaqulu ni. Sayaqulu telah berkata. Bukan telah berkata, arsi tu maksudnya apa tu? Haji Nazri pandai ni pasal dia mengaji i'rab ni. Fa'il madi ni fa'il madi ni. Mana sayaqulu ini akan berkata. Akan berkata siapa dia? As-sufaha, orang yang bodoh. Sufaha ini jamak bagi ramai-ramai orang bodoh. Telah berkata orang Nasara yang bodoh. Telah berkata orang Yahudi yang bodoh. Telah berkata akan berkata orang musyrik yang bodoh. Akan berkata. Pasal surah ini diturunkan sebelum keluar lagi arahan pindah. Arahan pustaka tukar kiblat. Akan berkata. Kenapa bodoh? Apa dia bodoh ni? Bodoh ni dalam definisi kita tengok definisi yang dia guna untuk kacamata Quran ni, bodoh ni orang yang kurang akal, orang tak cerdik lah, orang yang tidak boleh membezakan di antara mana satu mudarat, mana satu mudarat dan apa dia? Manfaat. Tak boleh beza. Kita bagi dua, satu api, satu pisang, mungkin dia ambil api tu. Pasal tak tahu, itu bodoh. Tapi kalau setakat orang tu kita bagi duit, bagi daun kayu, dia ambil duit, itu tak bodoh, itu cerdik lagi tu. Pasal dia boleh beza di antara mana yang bermanfaat, mana yang mudarat, itu baru orang bodoh. Tengok Allah panggil ni. Wahai, akan berkata orang-orang yang bodoh. Sedangkan orang Arab cerdik. Orang Nasara ada agama cerdik. Orang Yahudi cerdik, amat cerdik. Tapi Allah hina dia dengan panggil bodoh. Kenapa? Bodoh kerana batu dalam ayat-ayat Al-Quran lain banyak Allah umpamakan orang yang tidak ada ruh Al-Quran dari dia lebih hina lagi daripada binatang. Pasal apa? Orang bodoh ialah orang yang tak berusaha nak pergi hari akhirat. Itu orang bodoh. Kita cerdik dunia hebat, bekerja dengan gergasi, dengan pendapatan tinggi, jadi raja, tapi bodoh. Pasal apa? Pasal dia tak nampak akhirat. Sebab Nabi kata, orang yang paling cerdik ialah orang yang mengingati kematian dia dan selalu berusaha untuk pergi ke hari akhirat. Itu orang cerdik. Kalau orang sambil lewa, tak berusaha nak pergi hari akhirat, itu dipanggil orang bodoh. Orang yang ada mata, tapi mata dia tidak digunakan untuk Al-Quran, ayat Allah. Orang ada telinga, tapi telinga dia tak boleh mendengar ayat-ayat Allah. Apa lagi? Telinga, mata, hati. Orang ada mati tapi hati tak boleh memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ulaika
al-an'am. Mereka itu tak ubah seperti binatang ternakan. Bal adallu, bahkan lebih teruk daripada binatang ternakan. Hinanya orang yang tak gunakan telinga, mata, hati dia untuk ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenapa Allah panggil bodoh? Walaupun cerdik orang ini, pasal golongan ini mementingkan dunia, suka sangat dengan dunia. Itu bodoh. Maka kita pun kata tergila-gila dengan dunia sangat hingga lupa nak pergi hari akhirat, tidak ada usaha setiap pergi akhirat, maka kita termasuk kategori orang yang bodoh dari kacamata Islam sebenarnya. Kena ingatlah. Ingat dunia pun kena jadikan dunia untuk pergi hari akhirat. Itu bodoh. Saya qulu sufaha, maka telah akan berkata orang-orang bodoh ini minan nas di kalangan manusia. Apa dia? Ma wallahum an qiblatihim. Apakah yang telah memalingkan kamu daripada kiblat yang telah lama kamu kiblatkannya? Maka berkata orang bodoh, apa yang menyebabkan kamu telah memalingkan kamu daripada kiblat yang lama, wahai golongan Nabi Muhammad ini? Maka ditanya macam tu. Maka Allah menukilkan cerita, orang bodoh akan bertanya kepada orang yang cerdik ini, orang yang ingat akhirat ini, kenapa kamu menukarkan kiblat yang kamu buat sekarang ni dengan yang lama kamu kiblat tawajuh kamu dahulu-dahulu. Tanya macam tu. Maka wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka dua bentuk jawapan yang Allah bagi dalam ayat ni. 142, 143 ni yang lembut. Satu ke bawah tu keras. Dua, uslubul hakim. Gaya bahasa, gaya bahasa yang keras. Satu lagi gaya bahasa yang lembut, yang bijaksana. Ini kita mengaji ini gaya bahasa yang keras. Gaya bahasa yang keras. Apa dia? Allah menjawab dengan gaya bahasa yang keras. Qul, bagi tahu mereka. Apa dia? Katakan, qul lillahi, milik Allah al-masyriku wal maghribu. Sebenarnya katakanlah wahai Muhammad, bahasanya segala dunia ini timur barat milik Allah. Ikut Allah lah. Nak buat apa pun, nak suruh kamu menghadap sana ke sini ke, Allah punya dunia, dia punya timur barat sini, dia terlepas katalah utara selatan pun termasuk sama. Mana kalau dia mengatakan masyriku wal maghribi ini merangkumi dua timur barat, maka dia merangkumi utara selatan, semua dunia ini Allah punya. Maka ikut punya, pasal dia Allah, ikut dia lah. Nak suruh menghadap ke mana pun. Itu maksud bahasa keras. Allah berkeras dengan bagi tahu mereka yang tanya, orang bodoh tadi, bagi tahu dia ikut Allah lah. Nak suruh menghadap mana pun, kamu menghadap saja. Lepas tu yahdi may yasha'u. Dialah yang di samping dia memiliki tadi, dialah yang memberi petunjuk. Yahdi may yasha'u, kepada siapa yang dia kehendaki. Sesiapa yang dia nak suruh ikutlah. Kalau Nabi berkiblatkan kepada Baitullah, maka orang yang Allah beri petunjuk ikutlah. Orang yang tak diberi petunjuk akan tak ikut. Itu maksudnya yahdi Allah yang dikehendaki. Yang ini yang dia tadi menanyakan sahabat ikut semua sekali, maka ila siratim mustaqim, itulah jalan yang lurus. Sebenarnya jalan mengikut yang Allah tetapkan kepada ikut jalan ini tadi. Sebabnya bila tahu Allah memiliki segala-galanya, maka bila Allah perintah buat, maka mereka terus laksanakan perkara-perkara tersebut. Yang ke-3 terpanjang tu. Boleh lagi? Cukup lah Boleh lagi tu lagi? Ini panjang juga ni. Tapi syok tajuk ni yang 443 ni. Cerita bab nak cara lembut. Cara lembut, kita ini akan diminta jadi saksi bila kita mati. Boleh tak ayat lagi? Boleh. Okey. Nah, kalau tak boleh tu risau tu. Yang kedua ini, tengok sama juga kesamaran yang kedua pula. Kesamaran kedua, dia menggunakan kaedah yang lembut. Kaedah uslubul hakim. Uslub yang bijaksana. Tadi uslub hakim keras. Ini cara lembut, ada lembut dia. Kenapa Allah suruh pindah? Kenapa Allah suruh berpaling daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah? Wa kadzalika, dan demikianlah untuk perpindahan
kiblat tadi, ja'alnakum, Allah telah bagi kepada, Allah telah jadikan, kami jadikan ummatan, kepada umat, apa dia? Jadikan umat Islam, umat yang pindah tadi, umat wasatan. Apa dia masuk wasatan sini? Dia terjemah apa? Sederhana dah. Dia kata tak lengkap juga. Wasatan ini ialah yang paling baik, yang paling bagus. Allah kata, demikianlah memandangkan untuk tujuan Allah pusingkan balik kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Untuk apa? Untuk memberi kita umat Islam ini wasatan, yang paling bagus, yang paling sederhana. Maknanya menjadi pertengahan kepada setiap umat-umat lain di dunia, daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Kita umat terbaik. Tengok Allah jadi kita ni. Untungnya kita umat akhir zaman, kerana kita nak dijadikan ja'alnakum ummatan wasatan. Allah nak jadikan kamu umat Muhammad ini untuk umat yang paling baik, ini umat pertengahan. Untuk apa? Litakunu syuhada, agar kamu jadi saksi. Saksi apa? Alan nas, saksi ke atas manusia bila hari kiamat nanti. Ingat ni, kita semua umat akhir zaman akan menjadi saksi kepada semua umat-umat lain daripada zaman Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman. Saksi macam mana? Bila pergi ke jumpa Allah Subhanahu Wa Taala daripada mahsyar nanti, dah Allah akan panggil saksi. Wahai Nabi Nuh, kenapa kamu, umat kamu buat perkara-perkara bid'ah? Kenapa umat kamu berbuat perkara-perkara syirik? Nabi Nuh kata, ada kamu ajar umat kamu? Dengan ketakutan Nuh cakap, wahai Allah, aku dah bagi tahu semua dah kepada umatku. Tak boleh amal sekian-sekian, tak boleh akidah sekian-sekian. Tapi umat kamu menafikan, wahai Nuh. Maknanya Nabi Nuh kata, itu kena tanya umat akhir zaman. Kenapa kita dipertanggungjawabkan untuk menjadi saksi kepada umat Nabi Nuh tadi? Maka umat Nabi Nuh katalah, wahai Allah, umat akhir zaman tak ada pun masa kami hidup, mana mungkin dia boleh menjadi saksi kepada kami. Maka dia jawab apa? Menjadi saksi kami segi mana? Masa dalam kitab Al-Quran, umat akhir zaman telah belajar semua kisah Nabi-Nabi dan umat dia masing-masing. Belajar Nabi Musa dengan umat-umatnya. Bagaimana Nabi Musa pergi tabligh umat dia tolak. Pergi Nabi Nuh pun sama. Nak ceritanya di sini, kita yang ada kelebihan, kita ada Al-Quran, kita belajar semua kisah Nabi-Nabi dan umat-umatnya zaman dahulu. Apa kesan dia? Bagaimana kalau orang tak belajar Quran, tak baca Quran, tak faham Quran, nak menjadi saksi? Daripada mana nak belajar? Tak pernah baca Quran pun kisah bagaimana Fir'aun Nabi Musa, bagaimana Fir'aun Nabi Musa dengan bangsa-bangsa Sibti, bangsa-bangsa kaum-kaum dia. Tak baca ya Quran. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala, kami ada belajar tapi kami mendustakan. Tak tahu. Tapi orang baca Al-Quran, betul Allah. Dah, aku tengok sendiri dalam Al-Quran. Nabi Musa ajak kepada pengikut dia wa kadzabna, menolak ayat-ayat Nabi Musa, wahai Allah. Jelas. Tapi kita yang tak mengaji Quran, tak faham Quran, tak ada peluang keemasan yang Allah sediakan untuk umat akhir zaman menjadi saksi kepada umat-umat yang lain. Beruntung bertuah kita mengaji Quran, faham Quran, kita dengar semua kisah Nabi umat masing-masing, bagaimana umat masing-masing mendustakan nabinya. Kita menjadi saksi perkara-perkara tersebut kerana diceritakan oleh kitab-kitab kita. Saya laju sikit. Syahadat 'alan nas, pada manusia. Lepas tu wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Maka Nabi Muhammad kita punya pengesah pula. Betul tak betul wahai Muhammad dalam Quran ada macam tu? Betul semua sekali wahai Allah. Semua sekali ada dalam kitab-kitab Quran. Semua sekali ada kisah-kisah umat Nabi masing-masing mendustakan Nabi-Nabinya. Kenapa? Tak nak ikut apa yang kitab dia bagi tahu. Tak nak belajar memahami apa kitab-kitab yang dibagi tahu. Maka dia sebenarnya mendustakan Nabi. Nabinya dah ceritakan semua segala hukum hakam Al-Quran, akidah dia, amal akidah syariat, semua kena turun.
Tapi mereka degil, mereka sombong, wahai Allah. Jelas. Maka itulah untungnya. Maka itulah maksud ummatan wasatan litakuna syuhada 'alan nas, bagi manusia untuk kita. Maka itulah jelas itu. Maka kembalikan balik kepada tujuan kiblat tadi. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattaba'ar rasul. Ini tujuan kedua. Tujuan kedua tadi, aku, wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, ikut akulah, aku Tuhan, aku milik langit, timbang aku milik. Tapi ini lembut. Lembut apa dia? Wa ma ja'alna, dan tidak kami jadikan al-qiblatal lati kunta 'alaiha, tidakkah kami jadikan kiblat itu adalah kamu atasnya untuk apa? Illa, melainkan lina'lama man yattabi'ur rasul, agar kamu nak buktikan kamu ikut rasul ke tak ikut rasul. Tu je. Cara lembut. Aku sebenarnya bagi tahu umat kamu, wahai Muhammad, tujuan aku suruh pindah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah untuk melihat sejauh mana umat kamu nak taat dengan aku. Bukan kerana apa pun. Ini uslub pun hakim. Dengan penuh-penuh bijaksana, lemah lembut. Tujuannya Allah nak tengok sejauh mana kita patuh dengan arahan Rasul. Sama. Amalan-amalan syariat yang Allah turunkan untuk kita, sebenarnya nak uji kita. Sejauh mana amalan-amalan yang dibuat oleh Rasul, sejauh mana amalan-amalan yang dibuat oleh sahabat, kita ikutinya. Tapi kalau kita tak ikut sunnah, yakni amal dibuat oleh Rasul, amal dibuat oleh sahabat, maka kita tidak mematuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Pasal tujuan Allah nak uji tu je. Perhidupan ada nak uji sejauh mana kita taat dengan dia je. Patut Allah turunkan Quran, Allah tu bagi akal. Tu yang tengok. Sejauh mana hamba aku nak tengok kitab yang aku bagi sebagai cara hidup dia ni, dia tengok ke tak tengok nak datang jumpa aku nanti. Kalau hamba aku tak berjuang, leka acuh tak acuh ala kadang kitab aku, maka tunggu. Aku akan hukum dia di hari akhirat nanti. Yang tu maksudnya nak uji saja kita, nak tempoh ujian saja. Kalau kita rasa malas kan tu, kita fail dalam ujian nanti insya-Allah. Illa mengetahui may yattabi'ar rasul, siapa yang mengikuti Rasul, mimman yang qalibu ala dan siapa yang berbalik semula tak ikut juga, wa in kanat lakabiratan, tak ikut, rasa berat sangat syariat ini, illa alal ladzina hadallah, atau orang yang telah memberi petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, kalau orang yang dah sebelum itu orang dah dalam tempoh 16 bulan tersebut, katakan dia solat berkiblatkan kepada Baitul Maqdis, sekarang pindah kepada Baitullah, apa jadi dengan 16 bulan amalan tadi, tukar kiblat ini? Maka Allah jawab, Allah kata apa? Kanallahu liyudha'i iman, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman ini menunjuk pada solat lah. Allah tak akan menyia-nyiakan solat kamu sepanjang tempoh 16 bulan ataupun 17 bulan tersebut. Innallaha bin nasi, sungguhnya Allah dengan manusia la raufur rahim, amat sungguh dia kasih sayang sangat dan penuh maha penyayang dengan manusia ini. Manusia saja yang tak kenang jasa Allah, tak nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah dua kesamaran. Insya-Allah berikut kita pergi kesamaran lain lagi tentang mereka nak merendahkan taraf, melemahkan Nabi kita. Maka Allah jawab persoalan-persoalan mereka itu dengan satu kaedah yang keras, yang kedua dengan uslub yang amat bijaksana, untuk kita berfikir cara mana keras ke, cara lembut ke, sejauh mana kita ikut tadi, barulah ketaatan yang sebenarnya. Wallahu taala alam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.